بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, yakni hari kiamat. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyir Rahmah wa Syafi'il Ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa rahmat dan Nabi yang memberikan syafaat, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang berwalikannya, yang menjadikannya pemimpin, ikutan, contoh dan teladan. Setiap penganut Islam yang menunaikan kewajipannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara wajib 5 kali sehari semalam ataupun sunat sebanyak yang mungkin, pasti akan membaca apa yang dinamakan dengan Ummul Quran, Ibu Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Surah ini menjadi rukun bagi solat yang wajib dan sunat, termasuk solat jenazah yang tidak mempunyai rukuk dan sujud. Namun surah ini tetap menjadi rukunnya juga. Fatihah jadi rukun yang tetap kepada semayang, termasuk semayang jenazah, yang berbeza dengan semayang yang lain. Setelah dimulakan surah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan aspek tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma serta sifat-sifatnya yang mulia, seseorang muslim terus memanjatkan permohonan yang sangat penting. Perkara yang dimohon ialah supaya diberikan hidayah petunjuk yang benar-benar diradainya demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Besarnya surah Fatihah ini, di dalamnya terkandung perkara akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah Ta'ala, bukan sahaja memuji, bahkan menegakkan akidah tauhid, mengesahkan Allah pada uluhiyah, iaitu alhamdulillah Allah. Kataan Allah uluhiyah, dengan makna dia sahaja Tuhan yang disembah, Tuhan yang kita beribadat kepadanya,
mengabdikan kepadanya. Rububiyah, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, itu rububiyah. Tuhan yang menjadikan alam, mencipta alam, menguruh dan mentarbie alam dengan peraturan-peraturannya, di mana tiap-tiap makhluk ada peraturan ditetapkan oleh Allah. Malaikat ada peraturannya, jin ada peraturannya, manusia ada peraturannya, awan di langit ada peraturannya, bintang cakrawala, bulan, matahari, bumi ada peraturannya, laut dan sungai ada peraturannya, binatang-binatang ada peraturannya. Ada binatang hidup atas darat, binatang hidup dalam air, ada air masin, ada air tawar. Begitulah pohon-pohon, ada tempat dia tumbuh. Pohon tumbuh dalam air, dalam laut, dalam air, di bukit bukau, gunung ganang. Sekiranya kita pindah kejadian itu, lain berketetapan Allah, jadi punah, jadi rosak. Kita ambil ikan masin letak dalam air tawar, mampu. Air tawar letak air masin, mampu. Menantang darat, selang dalam air, mampu. Nak tarik naik atas darat, mampu, jawab dia. Pohon, tanah bukan kawasan dia, mampu juga, dah hidup. Begitu juga manusia. Manusia ni tak ikut peraturan Allah Ta'ala. Jawab dia, punah. Punah, tak ikut peraturan Allah. Manusia ada peraturannya, binatang ada peraturannya, masing-masing ada peraturan dia. Masuk dalam tauhid rububiyah. Rububiyah. Tauhid asma, iaitulah nama-nama Allah. Ar-Rahmah, nama Allah Ta'ala. Bukan saja wujud, khidam, baqa, redha, banyak. Asma ni Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala banyak. Yang kita belajarnya 20. Semua sifat kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Orang kita Melayu ni mengaji tauhid sifat saja. Tauhid sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma, nama-nama Allah, kita tak belajar. Sebahagian saja tauhid sifat, itu yang mengaji sampai lebu duduk bahak. Tauhid sifat. Tauhid lain kita tinggal. Itu termasuk dalam aqidah tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu yang masuk dalam mengesahkan Allah Ta'ala, perkara akidah. Perkara ini sekaligus di mana selepas kita memuji Allah Ta'ala, menyebut sekadar tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, kita minta Allah Ta'ala, minta petunjuk, minta hidayah. Hidayah petunjuk. Perkara ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hidayah ini bagi seseorang manusia dalam kehidupan dunia yang berwawasan, yakni masa depan sehingga akhirat. Bagi memperoleh hidayah yang sebenar, sangatlah mencabar, banyak ujiannya, kerana banyaknya ranjau dan gangguan dalam perjalanan hidup dunia sebelum mencapai wawasan masa depan akhirat, bertemu Allah SWT. Cabaran dalam dunia banyak sangat. Dalam hidup kita ni banyak ajarannya, banyak agamanya, banyak ideologinya, banyak teorinya, banyak fahamannya, dan semua kata dia betul. Betul belaka? Tak ada kata tak betul. Orang yang kata dia betul, kata dia betul, dia betul. Dia betul belaka? Tak, satu je betul. Al-haqqu min rabbik, yang benar daripada Tuhan, daripada Allah. Yang betul daripada Allah Ta'ala. Lain daripada Allah Ta'ala tak betul. Bercanggah petunjuk Allah Ta'ala tak betul. Manusia sudah terpesong daripada kejadiannya, ketetapan Allah Ta'ala. Itu kena faham. Betapa Rasulullah SAW
memberikan suatu peringatan kepada para sahabatnya sambil melakarkan garisan yang lurus di atas tanah serta cabang-cabangnya di kanan dan kiri, dan tak menyebut firman Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqakum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya yang kamu perintahkan ini, yang kami perintahkan ini, yang kami perintah, Allah perintahkan ini, sungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang lurus, yang betul, maka hendaklah kalian menurutnya ikut jalan Islam, dan janganlah kalian menurut jalan-jalan selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah memerintahkan kalian supaya kalian bertakwa, mesti berhati-hati dalam perjalanan hidup ini, ikut jalan yang betul, jalan Islam. Ini saja Islam yang betul. Inna dina indallahi al-Islam. Yang lain pada Islam Allah Ta'ala tak terima. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu asman fis samawati wa tat'un wa karhan wa ilaihi yurja'un. Adakah kamu mahu lain daripada din Allah, ketetapan Allah, padahal semua makhluk yang ada di langit Islam, semua makhluk Islam menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Makhluk langit, makhluk bumi mengikut peraturan masing-masing, ketetapan, secara serah diri, sama ada secara tau'an wa karhan wa tau'an, secara terpaksa ialah peraturan tabi'i semula jadi, dan secara pilihan sendiri, mesti ikut peraturan Allah Ta'ala. Kalau tak ikut, jadi punah. Di sini pentingnya kita doa tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, beri hidayah pada kami jalan yang betul. Kerana jalan yang betul itu satu saja, kemudian banyak cabang-cabang pula buat jalan lain pula, Baginda SAW menegaskan pula bahawa di setiap cabang jalan ada syaitan yang menggoda supaya terpesong daripada jalan yang lurus itu. Para ulama membahagikan hidayah itu kepada beberapa kategori berikut. Ada cabang kiri kanan jalan, tiap-tiap cabang ada syaitan ajak, panggil, ikut jalan dia. Ada yang menarik pula, tarik dengan hawa nafsu, dengan harta, dengan kepuasan, macam-macam yang nafsu kita suka. Apa dia, hiburan ke apa ke, menarik hujah-hujah ke, wang duit ke dan sebagainya. So ikut jalan dia, kecek, tipu, ikut jalan dia, terpasung di jalan Allah. Ulama mengatakan hidayah itu ada beberapa jenis. Satu, hidayah fitrah atau gharizah. Hidayatul fitrah, bukan fitriyah tu. Hidayatul fitrah awil gharizah, iaitu hidayah fitrah atau gharizah, iaitu sifat semula jadi, buan dia tu saja termerbutah. Hidayatul fitrah iaitu sifat semula jadi kepada semua makhluk secara tabi'i, seperti bernafas kepada makhluk yang bernyawa, kawasan tertentu bagi binatang dan tumbuhan, dan lain pula pada jamadat seperti batu dan lain-lain. Iaitulah hidayah semula jadi, dia ikut dengan sendiri. Binatang yang bernyawa ada nafas dia, manusia pun ada nafas, binatang pun ada nafas. Kalau tutup hidung, tutup mulut, tak ada nafas, mati. Pandai nyawa belaka, manusia pun pada menyawa, binatang pada menyawa. Itu binatang fitrah. Antaranya ketetapan kawasan air masin, air tawar. Dia pergi sendiri, dia tak beri ke air tawar. Kalau air masin tak beri ke air tawar, gitu.
Yang darat dia tak pergi ke terpaksa dia terjun, mapuh dah laut, mapuh dah sungai, mesti naik ke darat. Ini peraturan fitrah semula jadi. Tak ke manusia, tak ke binatang, pohon kayu, termasuk batu-batu dan sebagainya, bukit bukau dan gunung ganang. Ini peraturan semula jadi. Yang kedua, hidayah hawas, hidayatul hawas, iaitu mempunyai perasaan seperti perasaan lazat dan sakit. Hidayah ini berlaku kepada kanak-kanak yang belum berakal dan binatang. Apabila dalam keadaan seronok dan lazat, maka kelihatan perasaan gembiranya. Namun apabila berasa dalam kesakitan, maka akan nampak seseorang itu meronta dan menangis atau menunjukkan rasa ketidakselesaannya. Hidayah perasaan, manusia pun ada, binatang pun ada, budak-budak kecil pun ada. Dia sakit menangis, gembira dia suka, geli dia suka. Binatang kalau dia suka merapak sana meneting sana, dia sakit meronta sakit. Ini hidayatul hawas, hidayah perasaan. Yang ketiga, hidayatul akal, iaitu hidayah yang berlaku kepada manusia sahaja, tidak pada binatang yang tidak berakal. Hidayah ini membolehkan manusia menilai baik dan buruk sesuatu perkara itu dengan berfikir secara matang. Hidayah akal ini ada pada manusia, tak ada pada binatang, tak ada pada pohon kayu, manusia saja. Dengan akal inilah manusia boleh pilih hak mana baik, mana tak baik, hak mana baik, hak mana jahat. Oleh kerana manusia diuji oleh Allah Ta'ala, kerana manusia itu ada akal. Yang keempat, hidayatul din, iaitu petunjuk mengikuti agama Allah, iaitu Islam, yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam bersama kitab yang diwahyukan, serta perasaan yang mendorong untuk memilih yang benar, menolak yang salah daripada kekurniaan Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat Allah yang telah disebut di atas. Hidayah ad-din inilah yang kita minta setiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Bukan saja belajar, dengar syarah, dengar ceramah, membaca, berbincang, dengan nasihat, doa pada Allah Ta'ala. Kerana hidayatul din ini sangat mencabar, sangat berbahaya, memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Hidayah ad-din dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendakinya dan yang layak menerimanya, tidak mencukupi sekadar dengan akal dan ilmu sahaja atau dengan pengalaman dan kajian semata-mata. Hidayatul din tidak boleh dengan belajar saja, tak boleh dengan ilmu saja, tak boleh dengan kajian saja, tak boleh dengan sekadar dengan nasihat saja, memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Kerana itulah kita minta doa tiap-tiap rakaat sembahyang. Oleh sebab itu, ada dalam kalangan mereka yang bijaksana dan alim tidak layak mendapat hidayah ini kerana memiliki sifat buruk yang dimerkai Allah SWT. Antaranya seperti sifat takabur yang terdapat pada diri iblis dan pengikutnya dalam kalangan manusia dan jin, termasuklah golongan ulama ahli kitab yang tidak beriman dan para orientalis, walaupun masing-masing ialah golongan berilmu. Contohnya, golongan berilmu tak dapat hidayah. Iblis ni tengok dah syurga, tengok dah neraka, buat ibadat ribu-ribu tahun, dikatakan berkawan dengan malaikat. Iblis ni boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Allah Ta'ala. Iblis ni dekatnya, tiba-tiba tak dapat hidayah, jadi kafir. Kenapa? Tak layak. Sebab ada sifat takabur, sifat sombong dalam dirinya, berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, tak bergantung pada Allah Ta'ala. Tuhan nak beri hidayah. Ulama-ulama ahli kitab, ulama-ulama Yahudi tahu cerita Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka, tahu cerita Nabi Muhammad daripada ulama-ulama mereka, nabi-nabi mereka, dan buat perjanjian
Bila mari Nabi akhir zaman nak beriman. Bukan Nabi-Nabi zaman dulu pun dia tahu Nabi-Nabi itu dapat wahyu daripada Allah, orang yang baik. Tiba-tiba tak dapat hidayah, tahu agama, bunuh Nabi-Nabi pula orang Yahudi, lawan Nabi Muhammad, berperang, racun, sihir Nabi Muhammad. Padahal dia tahu ni Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah orang ni, tak dapat hidayah. Ini jaga-jaga, jangan main. Hidayah ni kurnia daripada Allah Ta'ala. Ada orang ada ilmu tak dapat hidayah. Golongan orientalis ni ialah orang Eropah dan orang bukan Islam yang mengaji Islam. Tujuan mengajinya kerana nak cari kelemahan-kelemahan Islam, nak lawan Islam, nak hentam Islam, nak lawan Islam. Dia kaji-kaji kat mana lemah Islam ni, dia kaji. Sehingga ada kalangan mereka yang hafal Quran, tahu bahasa Arab, tapi kafir, tak beriman. Orientalis ni tak dapat hidayah. Kenapa? Niatnya tak betul. Niatnya bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana mencari kebenaran, tapi kerana nak lawan Islam, nak dapat kelebihan dunia saja, dapat upah, dapat duit, dapat keistimewaan bila lawan Islam ni. Ni golongan orientalis, tak layak dapat hidayah. Tuhan tak beri hidayah manusia macam ni. Betul orang mengaji agama. Mengaji agama niat daripada awal lagi bukan kerana Allah Ta'ala. Niat kerana dunia, niat kerana ni, nak kelebihan tu, nak kelebihan ni. Mengaji agama, jaga, tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah walaupun mengaji agama. Jaga-jaga. Sebab tu Imam Ghazali kata ada ulama yang soleh, ada ulama usul, ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi-nabi, ada ulama yang jahat, lawan nabi-nabi. Ini hidayah sangat penting. Begitu juga kalangan mereka yang lahir dan hidup sezaman dengan para rasul dan anbiya, kemuliaan akhlaknya, tetapi mereka tidak beriman, bahkan mereka memilih untuk menjadi musuh kerana takabur atau terpengaruh dengan godaan syaitan atau pandangan keduniaan tanpa wawasan akhirat, tak ingat masa depan akhirat. Mereka yang hidup zaman Nabi, semasa dengan Nabi, tengok Nabi daripada dilahirkan, daripada budak jadi orang muda, nanti jadi rasul, tak pernah bohong, tak pernah pelawak, baik akhlaknya, mulia akhlaknya, cerdik orangnya. Nabi ni dia tengok dah, bila Nabi ajak masuk Islam, tak nak masuk Islam, lawan Nabi pula, tak ikut Nabi. Ini tak dapat hidayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah memberi penghormatan kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya sujud malaikat iblis, dia enggan dan takabur, dan dia termasuk dalam golongan yang kafir, yang melawan Allah Ta'ala. Contoh takabur ialah iblis, laknatullah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kuat ibadat bersama dengan malaikat, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala jadikan Adam AS daripada tanah, dimasukkan roh. Tuhan kata bila tiup roh, tengok Adam ni hidup, sujud menghormati Adam, bukan menyembah Adam, tidak. Allah Ta'ala suruh sujud menghormati Adam. Bila Allah Ta'ala perintah, malaikat sujud takut. Malaikat iblis tak sujud. Kenapa tak sujud? Takabur, sombong. Tuhan tanya pasal apa tak mau sujud? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia, menjadikan dia daripada menjadikan aku daripada api, menjadikan Adam daripada tanah.
Api lebih mulia pada tanah. Dia sendiri letak kedudukan. Dia letak pangkat dia, letak kelebihan dia sendiri. Takabur menyebabkan kufur iblis ni tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutaqattab min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 57. Dan mereka yang kafir di Mekah berkata, orang kafir Mekah berkata, jika kami menyertaimu dengan mengikut petunjuk yang kamu bawa itu, nescaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang didatangkan kepadanya hasil tanaman daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Benar kami telah menjadikan semuanya itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya serta bersyukur pada Allah Ta'ala. Penduduk Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim AS dalam keadaan buminya kering kontang. Berkat doa Nabi Ibrahim datang rezeki, tubi air Zam-Zam. Sampai hari ini berjuta-juta manusia ambil tak kering. Air yang berkat, air yang bersih dan berkat, mengikut kajian sains, bersih dan berkat. Dia beri rezeki buah-buahan yang banyak. Sebuah buah-buahan ada di Mekah. Kebunnya tidak ada, tanamannya tak ada, tanahnya kering kontang. Dia beri rezeki yang melimpah ruah. Allah Ta'ala beri Mekah ni bersama Kaabah. Bila Nabi mari, Tuhan suruh beriman pada Nabi. Dia tengok perangai Nabi ni molek, baik, benar, amanah, jujur, tak ada celik sikit habuk. Nabi ajak masuk Islam, tak mau masuk Islam. Kenapa? Takut kelaparan. Ajaran yang Nabi bawa ni pelik pada dunia lain, nanti dikepung oleh dunia lain, akan susah. Tak ada rezeki lah kali ini, tak ada duit lah kali ini, apa kedana lah kali ini, dibinasakan oleh musuh. Tak percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri rezeki pada mereka setelah menjadikan mereka. Rezeki yang luar biasa di Mekah itu. Tiba-tiba tak mengikut Nabi. Kenapa? Tujuan hidup dia rezeki, bukan Allah Ta'ala. Tujuan hidup dia makan kedarah, bukan kerana Allah Ta'ala. Tujuan hidup dia kerana harta, bukan kerana Allah Ta'ala. Harta, makan sebagainya alat untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan tujuan hidup kita. Manusia dijadikan untuk beribadat pada Allah Ta'ala, bukan manusia dijadikan untuk makan dan untuk dimakan. Dijadikan untuk makan dimakan ni menatang. Dia ke makan je, tak ada halal haram pada menatang, ke makan je. Kadang-kadang kita suruh dia guk dia tu duduk ngunyak, mata kejam, ingat ke makan, dah ingat selain dah. Waktu biar dalam perut kunyak semula. Ingat ke makan, ingat ke isi perut, dah ingat pada Allah Ta'ala. Ini perangai binatang. Inilah perangai mereka yang tak beriman. Manusia dijadikan untuk beribadat, makan untuk hidup beribadat, bukan hidup untuk makan. Itu untuk makan, untuk dimakan ni ialah binatang, bukannya manusia. Tetapi manusia tujuan dia asal boleh piti, asal boleh benda, asal boleh makan, asal boleh senang, asal boleh apa, lupa pada Allah Ta'ala. Manusia macam ni tak layak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini sebab penduduk Mekah yang kafir itu, macam Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain tu, tak dapat hidayah. Kerana matlamat hidup dia bukan memperhambakan diri kepada Allah. Allah SWT menggunakan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Serangan terhadap Bani Tamim. Setelah berjaya mengalahkan kumpulan murtad terbesar di utara Madinah, yakni Bani Asad, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an kemudian diarah supaya bergerak ke timur, yakni ke arah Teluk Parsi. Kabilah terbesar di sana ialah Bani Tamim, yang terdiri daripada dua kumpulan, iaitu penganut Kristian dan penyembah berhala. Bani Tamim ialah kabilah Arab Badui yang tinggal di timur semenanjung Arab. Mereka menganut dua agama, sama ada agama Kristian ataupun agama menyembah berhala. Pada awalnya mengaku Islam, atau murtad, keluar daripada Islam. Mereka juga sebagaimana kabilah-kabilah Arab yang pernah menghantar utusan menemui Rasulullah SAW dan membuat pengakuan menganut Islam. Lalu Rasulullah SAW melantik pegawai-pegawai dalam kalangan pemimpin tempatan bagi mentarbiyah wilayah itu setelah diketahui pengaruh mereka yang besar. Mereka datang berjumpa dengan Nabi, khususnya lepas Fathu Makkah. Tengok Nabi dah kuat, Islam dah kuat, masuk Islam. Nabi lantik pemimpin-pemimpin mereka menjadi ketua dan pentadbir di kawasan Bani Tamim. Bila dengar Nabi wafat, murtad, keluar daripada Islam. Bukan kesemua pemimpin Bani Tamim murtad daripada Islam, kerana masih wujud dalam kalangan mereka yang setia dengan Islam. Demikian itu disebabkan terdapat dalam kalangan mereka kelompok-kelompok yang masih lagi mengutuskan zakat ke Mekah. Bukan semua Bani Tamim murtad, ada kampung yang tak murtad. Bahkan hantar zakat ke Madinah, hantar harta zakat, zakat binatang, zakat pertanian dan sebagainya. Namun begitu mereka tidak mampu berdepan dengan kumpulan murtad yang terlalu ganas dan kejam. Mereka terpaksa menyembunyikan diri dan memendamkan iman di dalam diri masing-masing. Bahkan ada dalam kalangan mereka yang cuba memberanikan diri untuk menentang kumpulan yang murtad, namun tidak mampu menghapuskan mereka. Terdapat kalangan Bani Tamim yang tak murtad. Bukan. Ada yang takut menyembunyikan diri senyap, beribadat di rumah masing-masing. Ada pula yang berani menyerang yang murtad, serangan gerila, serangan pukul lari. Tapi nak lawan tak boleh kerana tak ada kekuatan. Ramai sangat yang murtad. Sebahagian yang lain daripada kabilah itu pula mengaku Islam, tetapi membatalkan hukum zakat kerana terlalu sayang akan harta. Hal ini demikian kerana mereka menganggapnya satu bebanan cukai sahaja, bukannya ibadat yang menjadi rukun Islam. Ada pula yang Islam sekadar semayang, zakat tak ada. Ingat zakat ni suka. Zakat ni ibadat harta, rukun Islam, wajib ditunaikan. Dia kata zakat tak wajib. Ini satu pun antara kumpulan murtad yang paling terkemuka ialah mereka yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Sajah binti Al-Haris yang mengaku menjadi Nabi yang dilantik oleh Tuhan. Kumpulan ini mempunyai tentera dengan jumlah yang besar. Satu kumpulan kabilah, ketua dia orang perempuan nama Sajah, mengaku jadi Nabi. Sajah ni sehingga kan kabilah yang lain menyertainya dan bersedia untuk mencabar Musailamah Al-Kadzab, pemimpin Bani Hanifah yang mengaku menjadi Nabi juga. Musailamah melakukan tipu helah dan menggoda Sajah sehingga berkahwin dengannya, namun perkahwinan itu hanya bertahan untuk beberapa hari saja. Di sana ada Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi Nabi juga, mengaku jadi Nabi.
Musa'lamah kacik Sajahnya ajak kahwin, jadi dua nabi lah, nabi dengan nabi kahwin, nabi lelaki nabi puan, nabi pelawak. Lagi kuat kumpulan dia, tapi perkahwinan tak lama. Maka pengikut Sajah berkata kepadanya, ma indaki. Pengikut dia tanya pada Sajah setelah kahwin, apa kamu perolehi wahai Sajah? Boleh apa? Mengkahwin dengan Musa'lamah boleh apa? Kahwin dengan nabi tu boleh apa? Lalu Sajah menjawab, kana 'alal haqqi fatabi'tuhu wa tazawwajtuhu. Aku dapati dirinya Musa'lamah berada atas jalan yang benar, maka aku mengikutnya dan mengahwininya. Aku tengok dia betul macam aku juga, aku kahwin dengan dia, kata dia. Pengikutnya bertanya, hal asdaqaki syai'an, adakah dia memberikan kepadamu maharnya, mah kahwin? Kahwin ada tak belanja nikah? Musa'lamah beri duit kamu? Sajah menjawab, tiada, tak ada. Tak ada. Apabila Sajah datang semula bagi menuntut mahar miliknya, tiba-tiba pintu kota sudah ditutup. Musa'lamah, kampung dia ada kota, tutup pintu kota. Setelah berunding, Musa'lamah meminta agar dihantar wakil. Sajah menghantar Syabas bin Rubi' untuk menjadi wakilnya. Dalam perundingan itu Musa'lamah bersetuju bahawa mahar perkahwinan mereka ialah menghapuskan sembahyang isyak dan subuh. Senang dia. Mah kahwin dia terawih maya subuh. Isyak subuh tak ada. Jadi garik apa ni, Zuhur, Asar garik je. Isyak subuh tak ada. Itu belum mah kahwin. Kata Musa'lamah. Dia tipu belaka ni. Sebelumnya mereka bersetuju untuk berdamai dengan bayaran separuh daripada setahun hasil daerah Yamamah. Sajah menyerahkan separuh daripada pendapatannya kepada beberapa kabilah yang menjadi pengikutnya. Belanja beri hasil pendapatan pertanian dah ada. Lepas tu gugurkan sembahyang isya dengan subuh. Sajah terkejut dengan kedatangan tentera pimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Lalu dia mengarahkan tenteranya agar berundur dan melarikan diri. Sajah dan kabilah Bani Taghlib menyembunyikan diri sehingga meninggal dunia ketika berada dengan saudara maranya dalam kalangan puak itu. Sebahagian ahli sejarah menyatakan bahawa dia kembali semula kepada Islam dan meninggal dunia pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ada yang mengatakan bila tentera Khalid siapa tentera Islam, siapa dia tengok tentera Islam ni kuat, lari pokok dia, lari dan dia bersembunyi. Ada riwayat kata dia mati tempat sembunyian dia, ada riwayat kata dia Islam semula, mati zaman Bani Umayyah. Ada riwayat kata begitu. Ini saja. Malik bin Nuwairah juga berasal dari Bani Tamim. Dia berpecah dari kumpulan Sajah, lalu menyatakan penyesalannya kerana mengikuti ajaran sesat. Malik dan pengikutnya kembali mengaku Islam, tetapi mereka membatalkan hukum kewajipan zakat. Ini satu pulau. Islam sembahyang saja, zakat tak wajib. Zakat tak wajib. Sebab zakat ni hukum Islam. Bila kata tak wajib, kafir juga, murtad juga, walaupun sembahyang. Sewaktu tentera Islam pimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu tiba di kawasan bernama Butah, iaitu lokasi keberadaan Malik bin Nuwairah dan pengikutnya, Khalid radhiyallahu anhu menjadi serba salah ketika itu. Pasukan Al-Ansar mendahului pasukan lain. Mereka memujuk Malik bin Nuwairah supaya bertaubat. Ada dua pasukan berpecah. Pasukan Ansar pujuk Malik bin Nuwairah masuk Islam semula. Khalid ni tak ada pujuk, serang. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Malik bin Nuwairah bertaubat, dan ada juga yang menyatakan sebaliknya. Namun pasukan Khalid radhiyallahu anhu telah bertindak membunuh Malik bin Nuwairah, perkara yang menjadi satu masalah besar, iaitu Khalid radhiyallahu anhu mengambil isteri Malik bin Nuwairah yang dikatakan seorang wanita yang jelita, lalu mengahwininya. Jadi masalah. Khalid Walid serang,
bunuh Malik bin Nuwairah, ambil bini dia, nikah dengan bini dia. Pasukan Ansar kata dia dah bertaubat, jadi balas sama sendiri masalah. Kejadian yang berlaku sangat dimarahi oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang berada dalam pasukannya seperti Abu Qatadah yang langsung pulang ke Madinah. Berita tersebut disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan didengar oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Qatadah balik cerita apa yang berlaku. Malik bin Nuwairah ni bunuh, apa yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Tu kahwin dengan bini dia. Abu Qatadah siapa ke Abu Bakar, Sayyidina Umar dengar. Hak ni musang. Hak dengar ni musang. Hak ni pula Abu Bakar ada pertimbangan dia. Abu Bakar radhiyallahu terpaksa menangani masalah dengan penuh kebijaksanaan supaya tidak mengganggu operasi ketenteraan yang masih berjalan dengan keadaan yang belum selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan perasaan marah mendesak agar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya memecat Khalid radhiyallahu anhu, bahkan menghukumnya dengan hukuman yang keras sehingga tahap hukuman qisas atau hudud. Umar kata kena hukum dia bunuh, hukum bunuh ataupun hukum kejam. Kata Sayyidina Umar, ni kahwin dengan bini orang, ni tak boleh. Orang ramai mula bercakap tentang perkara itu. Pada masa yang sama datang pula Mutammim bin Nuwairah, saudara lelaki mangsa yang meminta hak daripada saudaranya yang dibunuh. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu meminta Umar radhiyallahu agar bertenang kerana banyak kemungkinan boleh berlaku, antaranya kesilapan ijtihad Khalid radhiyallahu dalam membuat keputusan. Abu Bakar suruh bertenang. Dalam masa yang sama, adik-beradik Malik bin Nuwairah datang membuat tuntutan kerana abang dia dibunuh. Tuntutan diat ialah pampasan lah. Bila bunuh silap dalam peperangan kena bayar pampasan. Jumpa dengan Abu Bakar, sudah, Abu Bakar suruh bertenang, mesti dia adili dengan sebaik-baiknya. Khalid Abu Bakar menegaskan bahawa Khalid radhiyallahu adalah sebahagian daripada pedang-pedang Allah SWT yang dihunuskan untuk menentang musuhnya. Demikian itulah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Khalid radhiyallahu anhu kerana berjaya menyelamatkan tentera Islam dalam perang Mu'tah yang sangat masyhur. Khalid bin Walid ini bukan serangan. Nabi beri gelaran pedang Allah dan pedang Rasulnya. Nabi beri gelaran Khalid bin Walid ni. Nak bertindak macam mana Abu Bakar ni? Sayyidina Umar suruh bunuh pula. Kerana kahwin dengan bini orang. Kata Sayyidina Umar. Khalid bin Walid dia kembali ke Madinah, dipanggil kemari. Menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan memakai pakaian yang segak. Khalid bin Walid pakai segak pula balik ke Madinah. Menang perang. Banyaklah rampasannya. Pakai segak, dipacakkan beberapa batang anak panah di atas serbannya. Buat anak panah atas serban ni, buat piasan. Khalid bin Walid setelah tiba Umar radhiyallahu anhu merentap anak panah yang dipacak dan mematahkannya dengan geram seraya berkata, bila Khalid siapa Sayyidina Umar rabu anak panah atas kepala ni repi. Kemudian tu kata, aryaan qatalta amra'an musliman summa nazalta ala imra'atihi wallahi la arjumannaka bil janadil. Adakah kamu merasa bangga dengan membunuh seorang muslim kemudian kamu mengahwini isterinya? Demi Allah aku akan merejammu dengan batu-batu, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Khalid radhiyallahu anhu tidak melawan. Khalid tak lawan dan berlalu pergi tanpa mempedulikan Umar radhiyallahu anhu yang mengasarinya. Beliau terus menghadap Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memberikan alasan atas perbuatannya. Khalid malu masuk dan beri alasan atas perbuatan dia. Alasan dia ialah Malik bin Nuwairah kata zakat tak wajib. Tak wajib zakat. Selepas itu Khalid bin Walid keluar dari pertemuan tanpa menerima apa-apa hukuman,
menyebabkan Umar radhiyallahu terdiam. Sayyidina Umar tak hukum. Sebab Khalid beri penjelasan, Malik bin Uwairah ni kata zakat tak wajib. Zakat tak wajib. Mereka kata zakat tak wajib, mana murtad lah. Zakat tak wajib. Sayyidina Bakar tak hukum. Keluar Sayyidina Umar dah kata-kata. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memerintah supaya dia pampasan dibayar kepada keluarga Malik bin Uwairah kerana menjadikannya kesalahan yang tidak sampai ke peringkat menjatuhkan hukuman mati mengikut hukuman qisas atau hudud. Abu Bakar merendahkan hukuman. Hukumannya ialah bayar diat. Bayar diatnya ialah beberapa ratus ekor unta. Sekarang ni duit lah. Ratus ekor unta ni ratus ribu lah, atau dekat sejuta harga sekarang. Bayar pampasan. Bayar pampasan dalam keadaan Khalid tak dihukum. Sayyidina Umar tak kata-kata. Pengajaran perkara yang berlaku menyerlahkan lagi kebijaksanaan Abu Bakar radhiyallahu an dalam menangani masalah antara pengajaran ialah kita dapat pengajaran daripada tindakan Abu Bakar ni dari segi hukum. Pengajarannya yang pertama, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu tidak dipecat walaupun menerima desakan dan tekanan daripada pelbagai pihak. Beliau bertindak demikian kerana mengutamakan keadaan darurat dalam menghadapi peperangan yang tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Abu Bakar mengambil tindakan kerana yang pertama perlu diteliti, tak jelas. Yang keduanya dalam suasana perang, tindak atas panglima. Kalau tindak atas panglima melemahkan moral tentera. Amatlah penting agar ia tidak menjejaskan penyusunan tentera dan melemahkan anggota pasukan dengan pelaksanaan siasat syariah menolak mudarat yang lebih besar. Mudarat lebih besar. Kalau pecah Khalid, mudarat lebih besar. Islam dalam bahaya. Yang kedua, hukum qisas dan hudud tidak boleh dilakukan apabila adanya keraguan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, idra'ul hudud bis syubhat, hendaklah dihukum hudud apabila tidak boleh, hendaklah hendarkan hukuman hudud apabila ada kekeliruan. Hukuman hudud tak boleh kalau ada kekeliruan. Contohnya, orang curi barang. Barang tu di tempat simpang yang tak patut simpan barang, tak boleh kerat tangan. Kalau barang tu disimpan tempat yang tak patut, tak boleh hudud, kena pergi pada hukuman ta'zir, hukuman lebih rendah. Ataupun tuduhannya saksinya tak cukup. Kalau saksi tak cukup, tak boleh hukum, pergi pada ta'zir, rendah hukumannya. Jadi dalam kes ni Khalid bin Walid bertindak kerana pertikaian. Malik bin Uwairah ni kata zakat tak wajib, ataupun dia bertaubat sungguh, tak tahu, tak jelas suasana itu, maka bakal tak hukum. Malik bin Uwairah yang dibunuh itu menunjukkan keislamannya, tetapi pada masa yang sama menyatakan hukum menunaikan zakat tidak wajib. Zakat tak wajib. Hujah Khalid radhiyallahu anhu tindakannya ialah setelah berundur daripada mengikut nabi palsu yang bernama Sajah, Malik terus menyertai kabilah yang beriman dengan kalangan Bani Tamim. Mereka itulah yang membantu kedatangan tentera Islam, tetapi Malik masih bertegas dengan menafikan kewajipan zakat yang menjadikan rukun agama Islam. Walaupun Malik bergabung dengan tentera yang masuk Islam, tapi dia masih kata zakat tak wajib. Ini pertikaiannya. Walaupun para ulama meriwayatkan pelbagai ulasan dalam kitab karangan mereka, para orientalis juga mengambil peluang bagi menafsirkan peristiwa tersebut secara salah. Cerita macam ni orang putih ambil lah. Orang putih ambil untuk menuduh Islam ni tak adil, Islam ni macam-macam. Jadi kita kena percayalah, kena percaya orang bukan Islam. Kita tidak digalakkan untuk membincangkan kesalahan ijtihad dalam perkara agama yang berlaku dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Kita kembalikan kepada ajaran Allah yang mengajak asas kepada kita untuk bersikap dengan adil terhadap generasi yang terdahulu.
Jadi kesalahan para sahabat ni kita balik pada Quran. Quran kata bila kita tengok para sahabat buat silap, baca firman Allah Taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang Islam, orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka, daripada sahabat, berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah, amat kasihan belas dan rahmat. Itu doa kita kepada sahabat radhiyallahu anhum. Sebarang kesalahan dia kita harap diampun oleh Allah Ta'ala, kerana jasa para sahabat ni sangat besar, dan sebab perjuangan mereka lah Islam sampai pada kita. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Yaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh supaya bakhil serta menyembunyikan apa-apa jua yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurnianya. Dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, riak. Dan mereka tidak boleh beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan keadaan mereka. Setelah dia sebut dalam ayat-ayat yang terdahulu supaya kita membantu kedua ibu bapa, kaum keluarga yang jiran dan bukan jiran, termasuk jiran yang bukan keluarga, membantu anak yatim, membantu orang yang putus belanja dalam perjalanan dengan harta kita. Disebut senarai bersama dengan menghabiskan dia pada Allah dan tidak syirik pada Allah, menunjukkan betapa besarnya kewajipan terhadap ibu bapa dan menyumbang membantu mereka yang kita kena tolong mereka. Dia senaraikan bersama dengan mentauhidkan Allah, menolak syirik, menunjukkan besarnya perkara ini.
Selepas itu disebut ayat yang kita baca pada hari ini tentang orang yang bakhil, kedekut, tak mau belanja harta dia mengikut perintah Allah dan arahan Allah. Ulama menafsirkan dua penafsiran. Yang pertama, kedekut menyumbangkan harta. Yang kedua, kedekut menyumbangkan ilmu pengetahuan. Orang alim yang ada ilmu, kedekut nak ajar orang. Ini termasuk juga dalam ayat ini. Mereka yang bakhil, menyuruh orang supaya bakhil, dimerka oleh Allah Ta'ala. Termasuk kalangan yang tak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Tuhan beri nikmat, kena tunjuk syukur nikmat itu. Sama ada secara wajib mengeluarkan zakat, memberi nafkah pada anak isteri, kaum keluarga, ini wajib. Ataupun mereka terdesak, kena tolong, wajib. Ataupun sumbangan yang sunat, jangan bakhil. Kalau bakhil, kita kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua yang ketemu nama atahumullahu min fadlih, mereka yang menyembunyikan. Allah Ta'ala beri kurnia pada dia ilmu, khususnya ahli kitab yang tahu berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu ceritanya, tapi jahat sengaja menyembunyikan ilmunya. Lawan Nabi, hasut orang suruh lawan Nabi. Sama juga ulama-ulama Islam yang ada ilmu, bakhil ilmu dia, tak beritahu yang benar yang salah sungguh-sungguh, kerana jaga diri dia, bukan jaga orang ramai, tidak. Sembunyi kerana ilmu. Wa'atanna lil kafirina azaban alima, dan kami sediakan untuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah azab yang menghinakan mereka pada hari kiamat. Allah beri amal yang keras. Bakhil harta pun tak boleh, bakhil ilmu pun tak boleh. Bahkan bakhil tenaga kita, kita ada kekuatan, tolong orang yang lemah, jangan bakhil. Termasuk yang Allah Ta'ala mereka, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka nak menunjuk-nunjuk pada orang, tak ikhlas. Ada juga yang belanjakan harta bukan kerana Allah Ta'ala, tapi nak tunjuk ke orang, dia ni orang baik, orang juru, orang pemurah, supaya dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, bukan menunaikan kewajipan. Kita mesti ikhlas dalam menyumbangkan harta kita, nak tolong orang sungguh-sungguh. Orang nak balas tak mau balas ke, orang nak kata apa, itu hal lain. Yang penting keikhlasan, baru dapat pahala, baru dapat berkat. Kadang-kadang dengan berkat harta, Allah Ta'ala menumbuhkan kebajikan yang lain. Disebut dalam hadis, seorang yang nak sumbang harta dia dengan ikhlas, tak mau tunjuk orang, dia sedekah secara sembunyi, dia beri sedekah. Mula-mula beri sedekah ke orang kaya, dia tahu orang tu kaya, orang pun bercakap, tak ada guna dia ni beri sedekah, beri ke orang kaya dah, guna apa? Dia pun menyesal lah kerana beri ke orang kaya. Pilih hari lain pula sedekah, salah beri ke orang curi, orang kenal dia tu curi, kawan ni beri sedekah. Orang kata, apa ni sedekah ke orang curi, orang jahat, ambil harta orang curi, beri sedekah pula. Ini mengarut, dia pun sedih, duka cita di atas perbuatan dia. Dia ikhlas, cari hari lain pula beri sedekah ke orang perempuan pelacur,
Yang ambil upah berzina. Orang pun kata, oh dia beri sedekah pada pelacur, boleh pahala apa? Sedih dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan orang kaya yang diberi sedekah tadi insaf. Kaya kata, dia bukan kaya sangat sedekah ke orang, aku ni kaya saja tak sedekah ke orang. Jadi baik orang kaya ini jadi pemurah dengan sebab dia sedekah tadi. Menjadi seorang yang baik, kaya yang baik dengan sebab dia sedekah. Yang curi tadi berhenti curi dengan berkat sedekah dia. Yang berzina bertaubat berhenti berzina dengan sebab berkat sedekah dia. Yang penting niat kita kerana Allah Ta'ala. Jangan berdodi orang terima sedekah tu tanya mu ni orang apa, orang dah tanyalah. Bila orang minta tolong, tolong. Dia nak tipu, dia nak apa itu, atas dia berdosa dia lah. Tolong beri sekadar kemampuan kita. Kalau dia tipu, salah guna, itu berdosa dia. Kita tetap dapat pahala. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan riak dalam amalan. Tak boleh riak dalam harta, dalam tenaga, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Tunjuk korang. Disebut dalam hadis, Tuhan panggil pada hari kiamat 3 jenis manusia dipanggil oleh Allah Ta'ala. Orang alim, orang yang berjuang, orang yang membelajarkan harta. Tuhan panggil. Tiba-tiba 3 jenis ni riak, nak tunjuk korang. Dipanggil orang alim. Orang tanya membuat apa atas dunia dulu. Dia kata, biar Tuhanku, Tuhan beri kepada saya ilmu. Pandai, ada ilmu. Saya pun beri ilmu ke orang, ajar orang macam-macam. Tuhan kata betul, memberi ilmu ke orang, tapi nak tunjuk-tunjuk ke orang. Nak sebab kata, mu ni alim, mu ni bijak, mu ni pandai. Bukan kerana aku. Tuhan tolak amalan dia, bawa ke neraka. Dia bawa pula yang berjihad, yang berjuang. Tanya dia, mu buat apa? Oh, saya masa dunia dulu berjuang nak tegakkan Islam ni. Berlawang, berjuang sungguh-sungguh. Tuhan kata, ia mau berjuang, tapi berjuang bukan kerana aku, kerana mu nak pangkat, nak kelebihan. Orang kata mu berani, orang kata mu macam-macam, bukan kerana aku. Dia tolak amalan dia, bawa ke neraka. Dipanggil orang yang kaya, yang menyumbang. Tanya, mu buat apa? Saya menyumbang banyak derma tu derma ni. Betul lah. Mu sumbang ke orang, tapi nak tunjuk-tunjuk ke orang, bukan kerana aku. Dia tolak amalan dia. Di sini pentingnya ikhlas dalam amalan kita. Jangan kerana manusia, mesti kerana Allah Ta'ala. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa yang pilih syaitan jadi kawan dia, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan itu. Kena pilih Allah Ta'ala, jangan pilih yang lain pada Allah Ta'ala. Pilih Allah Ta'ala. Yang penting kerana Allah Ta'ala. Wa madza 'alaihim law amanu billahi yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima. Apa yang menghalang mereka? Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat sungguh-sungguh, belanjakan harta, susah apa? Susah apa belanjakan Allah Ta'ala? Mudahnya niat je. Apa menghalang nak betulkan niat kita? Paling mudah sekali. Nak beri semangat, panggil orang. Ni panggil orang tu, panggil suruh ambil gambar, suruh ambil ni, ambil ni. Orang nak ambil gambar tu cerita lain lah. Ni jepuk, nak tunjuk-tunjuk. Bukan kerana Allah. Kecuali kerana nak menggalakkan orang menyumbang. Itu boleh pahala lah. Disebut dalam hadis. Man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa menunjukkan suatu perkara yang baik, orang ikut dia dapat pahala, dan pahala orang ikut dia. Itu cerita. Kerana dia nak menggalakkan orang lain menyumbang juga. Zaman Nabi bila mari satu puak badui yang miskin pakai baju yang compang-camping, Nabi anjurkan pungut, tampil. Sahabat datang mari ke depan, terus beri sumbangan. Nabi kata ini sumbangan bukan nak tunjuk ke orang, nak suruh orang lain sumbang juga. Orang lain sumbang juga dapat pahala. Di sini
Kadang-kadang sedekah bersembunyi lebih afdal, kadang-kadang sedekah terbuka lebih afdal, atas niat kita lah. Kalau niat kita kena tunjuk ke orang, itu tak boleh, sembunyilah kalau tak tahan hati. Kalau niat kita nak suruh orang lain sumbang juga, ikut supaya menggalakkan orang buat amal kebajikan, itu dapat pahala, itu lain. Itu bergantung pada niat kita. Jadi apa yang menghalang kita nak betulkan niat kerana Allah dan hari akhirat ni? Tak ada halangan apa, mudah je. Oleh kerana itu, betulkan niat kita kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Semangat rezeki, kalau ikhlas, dilipat kali ganda, berkali-kali ganda banyaknya. Wallahu a'lam.